Apa sebab Abu Daud tulis kitab dia? Susun kitab dia. Dia susun lah hadis. Hadis tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam belaka. Kalau kita kira kak, kalau kita nak tengok hadis ni, hadis tu isi hadis tu sendiri tak ada beza sebenarnya. Di antara ni kitab ni hak tulah aja kadang-kadang hadis tu. Pengaji wak dia kita kata dah hadis tulah. Tidak, dia maksud lain. Maksud tu ia kena ngaji tu. Kalau semata-mata nak ambil hadis tu lebih kurang aja. Apabila kita nak tahu maksud pengarang dia tu, hak itulah perlu kepada mengaji. Masing-masing pengarang kitab-kitab ni dia ada maksud dia sendiri. Dia ada matlamat dia dan sebab pendorong kepada dia tulis tu apa sebab. Supaya juga Imam Abu Daud ini. Mengikut Ibnul Qayyim mengatakan bahawa satu kumpulan ulama hadis kerja dia hanya tak ada lain. Hafal hadis, pastikan hadis dari segi baris dia, dari segi perkataan dia, hak riwayat bil lafzi, hak ni riwayat bil makna, kena pastikan. Hak ni riwayat makhluk, hak ni tidak makhluk, hak mahfuznya lagu ni, hak ni ghairu mahfuz. Penekanan dia dari sudut tu, dia tak cara kepada pekoh dia, kesimpulan daripada hadis tu, isi kandungan dia gapo, dia tak cara. Hak dia caranya dari segi sahih ke tidak, sanad dia tu molek ke tidak, hak tu. Atau kalau ada hak tak molek, dia ayat ni hadis ni tak molek pasal apa, ada perawi ni, dia duk tekan hak tu. Dari segi kandungan hadis dia tak cara. Isi dia, sejauh mana kita boleh buat keluar hukum daripada hadis itu, sejauh mana kita boleh istinbat hukum daripada hadis itu, dia tak cara. Menyebabkan lama-kelamaan apabila dalam keadaan begitu tidak ada fik hadis itu kurang pada mereka. Mereka hanya mementingkan dari sudut riwayat hadis, sudut dirayah, sudut fik itu kurang, sehingga timbul satu golongan yang mempertikaikan ulama-ulama fiqh, imam-imam mazhab. Ia mempertikaikan imam-imam mazhab. Dia kata imam-imam mazhab ni alim, tapi alim fiqh, hadis tak erti. Siapa lagu tu? Hak kemudian ni dah duduk sibuk dalam keadaan tu, tak cara ke fiqh, sehingga kadang-kadang dia tengok pelik, fiqh ni buat apa ni, lari ni, lari. Padahal hadis sahihnya lagu ni, tinggal hak sahih ni, ambil hak dhaif, kata dia, buat apa? Hak tu dia kata tak erti hadis. Seperti Imam Humaidi ni tok guru Imam Syafi'i, tapi dia tidak terkenal sebagai ahli fiqh, sebagai mujtahid. Tak, dia duk cara hadis pun tak adil lah. Siapa dia kritik Imam Abu Hanifah, dia kata Imam Abu Hanifah tak erti hadis. Timbul lagu tu. Ahmad bin Abdullah Al-Ijli, dia kritik kerah Imam Syafi'i, hebat, kuat benar kritik Imam Syafi'i. Dan dia kata Imam Syafi'i boleh pakai, tetapi dia tak erti hadis. Dia kata gitu. Imam Syafi'i memang mu'tamad, seorang yang boleh dipegang, tapi dari segi hadis dia tak ada pengetahuan tentang hadis. Jadi macam-macam lah. Hak ni kritik Imam Abu Hanifah, hak ni kritik Syafi'i, hak ni kritik itu ini. Dia macam-macam kritik. Padahalnya kita kata Imam Syafi'i tulis kitab tu gapo dia, tidak hadis kau dalam tu. Dia tak sedia nak cara dia lah. Sebab kitab tu tidaklah kitab hadis tu lain bagi dia. Tidak. Dia masuk pendapat dia, pendapat dia tu hasil ijtihad dia lah. Dia ni tak sih capu-capu, jadi nak hadis saja, tu sama masuk pendapat kita lah. Ni satu golongan pada masa tu. Sehingga Abu Hatim Ar-Razi juga seorang tokoh ulama rijal. Tokoh ulama rijal tu sibuk cara ke sanilah cara ke nama orang ni siqah ke tidak. Tidak siqah sebab apa? Sebab ingatan dia tak kuat. Bila tahun berapa ingatan dia mula tak kuat, sebelum pada tu kuat, start tahun ni. Orang ni nyanyuk start bila, tahun bila, duk hafal hak tu banyak. Jadi tu lupa hak ni. Dia kata kana Syafi'i faqihan wa lam yakul lahu ma'rifah bil hadis. Syafi'i ni memang faqih kata dia, tapi dia tak ada pengetahuan tentang hadis. Dia kata Abu Hatim Ar-Razi ni kak orang besar lah. Abu Hatim Ar-Razi ni anak dia tulis
kitab Al-Jarh wa Ta'dil, bukan main besar, berapa jilid, 9 jilid, duk rojok ke dia semua, duk rojok ke Abu Hatim saat ni. Dia kata lagu tu apa, hadis inilah bagi orang-orang kemudian, ulama-ulama hadis yang ada padanya sifat tabahur dalam hadis, dan dia juga tafakuh fid din pun ada pada dia. Jadi sifat ijtihad tu pun ada pada dia. Dia hebat dari sudut hadis dan hebat juga dari sudut fiqh. Sinilah dia cuba nak memperbetulkan keadaan. Maka masing-masing tulis kitab lah. Dia ada juga latar belakang dia. Kadang-kadang hidup ni kalau tak ada cabaran, tak jadi hijau. Apabila ada desakan, ada cabaran, ada gitu gini, barulah jadi hijau kadang-kadang. Supaya juga ni, jadi Abu Daud pun tulis kitab. Dia nak wayak dalil masing-masing tu berupa hadis yang ramai orang kata dia tak reti hadis ni lagu mana, sedangkan dia ada dalil. Dia ada dalil, masing-masing ni ada dalil. Jadi seperti kita sudah sebutkan minggu lepas, bahawa Imam Abu Daud tujuan dia kumpulkan sunan ini iaitu nak wayak dalil masing-masing imam mujtahid itu, dalil berupa hadis yang mendorong kepada dia berpendapat begitu. Apa dalilnya? Bukan dia pendapat guna fikiran dia saja, dia ada hadis dia. Mana hadis dia? Itu tujuannya. Itu di antara tujuan asasi, tujuan yang penting bagi Imam Abu Daud menyusun kitab dia sunan ni. Sebab itulah dalam risalah dia Abu Daud menulis bahawa saya telah mengumpulkan di dalam kitab saya ni ada asas-asas bagi mazhab Malik, Thauri, Syafi'i dan lain-lain. Jadi nak ayatnya dalam kitab saya ni ada asas-asas kepada mazhab-mazhab hak besar-besar tu ada. Kalau siapa-siapa nak tahu, dia tengok situ. Tak perlu balah sebenarnya. Masing-masing ada dalil daripada Nabi SAW. Tak perlu balah. Bahawa orang duduk balah ke mazhab, dia tak faham dia. Abu Daud tak ada jadi masalah, dia kumpul dalam kitab dia. Oh ya, ni dalil orang ni, masing-masing ada dalil. Cumanya apa dah, dalil tak serupa lah. Masalah terjeh lah. Dia terjeh dalil ni, orang ni terjeh dalil ni. Biasalah hal tu, biasa. Tapi masing-masing tak kata hak dia lah nak menegakkan benar bahasa. Kita kata hak dia lah paling betul. Apa pakar hak tu? Dia puasa sedap hak tu, dia mau orang pandai juga lah gila. Kita berasa tak sedap tu, sedap hak ni. Sedap tu bukan sedap ikut selera, sedap dengan ilmu lah, dengan ukuran ilmu. Jadi dah kita berasa hak ni lebih sesuai, pakar hak ni. Gitulah caranya. Sebab itulah ulama-ulama mengatakan bagi seorang mujtahid, kitab Abu Daud ini sudah memadai. Dia boleh tahulah daripada sini, daripada kitab ni, pendapat orang ni mana dalil dia, pendapat orang ni mana dalil dia, dia boleh tahu. Padat dah. Kitab Abu Daud tersebut padat dah. Tidak ada satu kitab yang mengumpulkan dalil masing-masing mazhab seluas atau sekemas yang dikemukakan oleh Abu Daud ini. Maknanya hebatlah. Kita tu apabila kita tahu hak ni, tak ada lah hak masalah tadi. Hak nak kata orang ni tak erti hadis, orang dia tak erti hadis, tak erti guananya. Dia sebagai pengasas kepada hak tu, tentu sekali ada depan dia tu. Kalau kita kata hadis ni dhaif, kita orang hak hidup berapa ratus tahun selepas dia, nak jumpa hadis tu berapa orang dia celah-celah tu sanad tu adalah dhaif. Pada ketika dia tu sendiri terima, tak ada orang dhaif tu, dia berhenti juga. Kalau dhaif macam mana dia nak buat sebagai landasan hukum? Hukum tak boleh letak di atas asas hadis yang dhaif. Pahaya dia terima juga, makna bagi dia tidak dhaif. Dhaif tu mengikut tarik ataupun sanad yang sampai kepada ulama lain. Tu kan jawapannya begitu.